Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dihargai serta dikasihi oleh seluruh pelata langit. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin beritahu satu rahsia yang baru sebentar tadi diterima. Rahsia ini cukup besar dan pasti akan membongkar banyak lagi individu-individu. Banyak lagi pribadi-pribadi yang korang tak akan sangka boleh termasuk dalam skandal ini. Tuan-tuan dan puan-puan, rahsia paling besar akhirnya terbongkar di mahkamah. Tuan-tuan dan puan-puan, satu laporan dokumen telah diterima oleh theedgemarkets.com iaitu tentang rahsia penyembunyian fakta tentang apa yang disebut berkaitan dengan syarikat 1MDB yang kamu belum tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, pastikan teruskan, habiskan video ini supaya kamu tahu semua dokumen, semua yang saya kata ini di pertengahan dan di akhir ada yang amat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, baru sebentar tadi, lebih kurang pukul 4 petang tadi, dokumen diterima menyatakan bahawa ISMI berkata pengurusan TIA tidak dimaklumkan. Saya ulang semula. ISMI berkata pengurusan TIA tidak dimaklumkan tentang keuntungan rahsia. Keuntungan rahsia. What? Ada keuntungan rahsia daripada bond flip. Tuan-tuan dan puan-puan, laporan lengkapnya adalah begini, seperti berikut. Tan Sri Ismi Ismail, iaitu bekas pengarah One Malaysia Development Berhad atau 1MDB, telah memberitahu Mahkamah Tinggi pada hari ini 21 Mac bahawa beliau mahupun pengurusan daripada Terengganu Investment Authority atau TIA tidak dimaklumkan bahawa syarikat, tidak dimaklumkan bahawa kumpulan embeng dan syarikat lain telah mengaut keuntungan berjuta-juta, keuntungan rahsia dalam kurungan, keuntungan rahsia daripada penyelewengan Nota Jangka Sederhana Islam IMTN yang dikeluarkan oleh pelopor 1MDB yang disekutukan. Tuan-tuan dan puan-puan, Peguam Najib Razak iaitu Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah menegaskan bahawa bond itu telah dibeli pada kadar diskaun oleh Actis Capital Group di Singapura dan Country Group Securities yang berpangkalan di Thailand, dan kemudian dijual semula hanya beberapa hari kemudian kepada kumpulan wang simpanan pekerja dan pembekal insurans yang lain seperti Prudential dan banyak lagi. Syafi kemudian bertanya kepada ISMI sama ada dia sedar atau tidak perkara ini. Malangnya, ISMI menjawab bahawa dia tidak sedar. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perbicaraan tersebut, berikut adalah rakaman transkrip yang telah dilaporkan dalam dokumen ini. Syafi bertanya kepada ISMI. Kata Syafi kepada ISMI, dalam masa 24 hingga 48 jam, mereka dapat 74 juta ringgit Malaysia. Anda tidak pernah tahu ia dibuat atas perbelanjaan TIA?
Datuk Syarul Azhar Ibrahim Halmi patut tahu. Jika dia menjalankan transaksi, dia sepatutnya tahu. Ismi menjawab, sebagai CEO, yaitu Ketua Pegawai Eksekutif, ya, dia sepatutnya tahu. Syafiee bertanya lagi, setakat yang Anda bimbang, atau Anda atau pihak pengurusan tidak dimaklumkan tentang keuntungan rahsia yang bank embeng dan artis buat? Ismi menjawab, tidak. Syafiee menegaskan bahawa artis capital dikaitkan dengan Chia Teck Seng yang juga ahli lembaga Maybank, lembaga pengarah Maybank. Peguam kanan itu juga merujuk kepada laporan The Edge yang menonjolkan dua rakyat Malaysia selain pembiaya buruan Low Tech Joe yang lebih dikenali sebagai Jolo yang mendapat keuntungan daripada perjanjian tersebut. Laporan itu menyatakan bahawa Vincent Chia Chi Kong dan Syed Akmal Alauddin yang dikaitkan dengan Morning Stars Equities Inc., sebuah firma yang berpangkalan di British Virgin Islands, turut menjana wang daripada flip bond. Artikel itu seterusnya telah menekankan bahawa embeng pada Mei 2009 menjual sebanyak 3.8 bilion ringgit Malaysia bond itu kepada sekuriti kumpulan negara yang membelinya bagi pihak Jolo. Embeng mengambil 500 juta ringgit Malaysia untuk dirinya sendiri, manakala baki sebanyak 700 juta ringgit Malaysia diserahkan kepada Actis Capital untuk pelanggannya Morning Stars Equities menurut artikel itu. Syafiee kemudiannya bertanya sama ada Ismi mempunyai pengetahuan tentang perjanjian pelanggan sekunder yang telah ditandatangani oleh Embeng dengan Country Group dan Actis Capital. Yang Ismi turut menjawab dia tidak tahu. Ismi juga berkata beliau tidak mengetahui tentang Esmi Time Pte Ltd, satu lagi entiti syarikat beneficiary yang turut dikaitkan dengan Jolo. Menurut artikel The Edge, berikutan perubahan itu, Country Group mengarahkan Embeng untuk menghantar sebanyak 113.42 juta US dollar kepada Esmi Time pada 29 Mei 2009. 12 juta, maafkan saya ulang semula. 12.55 juta US dollar lagi telah dipindahkan kemudian pada 13 Julai 2009. Syafiee juga mencadangkan bahawa tiada satu pun daripada pemindahan atau keuntungan yang diperoleh daripada penyelewengan IMTN telah pergi kepada Najib. Syafiee bertanya, ini perkara yang serius untuk pembelaan Najib. Setakat ini, adakah anda melihat daripada transaksi yang saya tujukan kepada anda, tiada satu pun daripada IMTN telah pergi ke akaun bank Najib? Ismi menjawab tidak. Peguam itu juga menegaskan bahawa Najib hanya membuka akaun M-Banknya pada 2011. Ismi ialah saksi pendakwaan ke-13 yang memberi keterangan dalam perbicaraan dengan dan sedang disoal balas oleh pihak pembelaan. Tuan-tuan dan puan-puan, terdahulu saksi itu bersetuju dengan Syafiee bahawa Jolo bersama TIA seawal 2008 sebelum penubuhan dana pelaburan itu. Bagaimanapun saya tidak bertanya tentang penglibatannya kerana baginda sudah berada di sana. Katanya sambil bersetuju bahawa ahli perniagaan kelahiran Pulau Pinang itu memangku jawatan penasihat Sultan Mizan Zainal Abidin berhubung TIA. Sultan Mizan was also the Yang di-Pertuan Agong at the time. Perbicaraan di hadapan Hakim Collins Lawrence Sikora diteruskan. Tuan-tuan dan puan-puan, demikian laporan daripada thehmarkets.com bertajuk Ismi berkata, pengurusan TIA tidak dimaklumkan tentang keuntungan rahsia daripada bond flip. Sekian, Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share.
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi pada berita akan datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share, komen banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Bye.